Hello, what's up guys? Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ni kita ada satu berita, kita ada dua berita yang aku nak share dengan korang yang aku baru baca, iaitu mengenai David De Gea dan juga Alejandro Garnacho. Ada beberapa portal berita dekat UK sana ada melaporkan yang Man United bercadang untuk mendapatkan semula David De Gea, yang sekarang korang pun tahu adalah seorang free agent dan dia tak terikat kepada mana-mana kelab. Walaupun ada beberapa kelab yang nak mendapatkan dia punya perkhidmatan, tapi David De Gea ada kata sebelum ni yang dia tak nak bermain sebagai second feeder ataupun penjaga gol yang kedua kepada kelab tersebut, dan dia nak main untuk kelab yang besar sahaja. Jadi setakat ini David De Gea tak ada sign mana-mana kontrak dengan mana-mana kelab, dan dia meneruskan dia punya projek e-sport dia dengan Rebel Gaming yang dia sebagai salah satu daripada shareholder kepada company tersebut. Dan berita ini keluar apabila dikatakan Erik ten Hag merasa risau disebabkan Andre Onana membuat U-turn untuk menyarung jersey negara dia untuk menyertai kejohanan AFCON pada bulan Januari nanti. Jadi ada masa yang agak lama lagi, sebenarnya lebih kurang 2 bulan lagi sebelum AFCON bermula. Jadi ini menimbulkan satu perancangan yang cuba dilakukan oleh Man United. Sekiranya Andre Onana memang akan pergi kepada AFCON, mungkin mereka akan cuba dapatkan David De Gea untuk satu tempoh yang pendek. Bila aku baca berita ni, aku rasa macam pelik sikit lah. Aku share dengan korang dulu apa yang dikatakan dalam portal ni. Antara portal-portal berita yang menyebarkan berita ini adalah seperti Daily Mail, The Sun dan sebagainya. Onana dikatakan mungkin akan terlepas 8 perlawanan pada bulan Januari nanti, dan The Sun mengatakan Man United sedang merancang untuk membuat satu U-turn terhadap David De Gea dan ingin mendapatkan dia semula untuk satu tempoh yang pendek selepas dia buat masa ini merupakan seorang free agent. Kita semua tahu yang Man United sebelum mendapatkan Andre Onana, Man United telah bercadang untuk menyambung kontrak David De Gea, tetapi memberikan gaji yang lebih rendah kepada David De Gea. Yang sebelum ni gaji dia adalah sekitar £375,000 seminggu, dan David De Gea dikatakan bersetuju untuk mengurangkan gaji dia ke sekadar £200,000 seminggu. Tapi Erik ten Hag telah membuat keputusan untuk tidak menandatangani David De Gea dan sebaliknya membeli Andre Onana daripada Inter. Sejak beberapa minggu yang lepas ada banyak gambar yang tersebar di media sosial yang disebarkan oleh David De Gea sendiri yang dia berada di Manchester. Okey, antaranya dia berada di court tenis yang menunjukkan dia mungkin sedang berlatih untuk meningkatkan lagi dia punya fitness, dan ada juga yang menunjukkan dia bertemu dengan kawan-kawan lama seperti Bruno Fernandes, dia bertemu dengan Marcus Rashford, dan juga boleh dikatakan sedang mengopi dengan Lindelof, dengan ada beberapa pemain-pemain lain lagi. Tapi apa yang diterangkan mengenai gambar-gambar tersebut, dia sebenarnya sedang mengemas untuk mengosongkan rumah beliau di Manchester untuk dibawa pulang barang-barang dia semula ke Spanyol. Jadi adakah ini adalah satu berita yang sahih ataupun boleh dipercayai untuk fan-fan Man United? Bagi aku, personally, aku tak rasa Man United akan mendapatkan David De Gea semula. Dia seperti apa tau, semua yang terjadi itu ada hikmah dia. Okay, walaupun David De Gea sekarang memang free agent, tapi dia macam ibarat kau meludah ke langit jatuh ke muka sendiri kalau dia cuba sign David De Gea. Dia ibarat kau ada couple, lepas tu kau decide untuk break up sebab kau jumpa dengan seorang perempuan yang lain yang kau rasa lebih cun, tapi end up perempuan tu pula memang jenis yang boros, yang memang jenis yang mulut puaka punya. Kau cuba untuk kembali dengan kau punya ex yang lama, dan ex yang lama pun dah boleh katakan hi bye-bye je lah dengan kau kan, sebab kau dah layan dia macam sampah sebelum ni. So kalau aku sebagai David De Gea pun, ia memerlukan satu tindakan yang amat boleh dikatakan di luar fikiran kita untuk dia sign balik bersama Man United, walaupun untuk satu tempoh yang sekejap. Dia baru sahaja dilepaskan oleh Man United dalam beberapa bulan yang lepas. Dia bukan macam kes Johnny Evans yang dah bertahun meninggalkan Man United dan kembali ke Man United. Jadi situasi dia berbeza. Jadi berdasarkan semua faktor ini, aku tak rasa yang David De Gea akan kembali ke Manchester United.
Alright, mungkin ada yang fan-fan David De Gea yang menginginkan dia kembali. Aku rasa korang boleh lah simpan korang punya cita-cita tersebut. Korang boleh berimpian untuk David De Gea pulang. Aku tak rasa ia akan menjadi kenyataan. Lagi satu, berita ini disebarkan oleh The Sun. Okay, The Sun adalah satu portal yang bagi aku, kau dengar boleh, percaya jangan. Dan berita-berita yang lain, portal-portal seperti Daily Mail, The Mirror, cuba untuk menyebar berita yang sama. Dan ini adalah portal-portal yang sama juga taraf dia seperti The Sun, yang boleh dikatakan kau boleh dengar, kau boleh baca, tapi kau jangan percaya. Sebab kebanyakan berita-berita yang mereka keluarkan hanyalah untuk melariskan diorang punya portal dan mendapatkan korang punya clicks. Kalau korang nak portal-portal yang lebih dipercayai, korang boleh follow The Athletic ataupun Manchester Evening News yang sumbernya lebih boleh dipercayai. Alright, so itu berkaitan dengan David De Gea. Dan seterusnya kita ada berita mengenai Garnacho. Berita ini baru tersebar semalam, iaitu Alejandro Garnacho mungkin bakal berdepan dengan penggantungan akibat post beliau di laman sosial X berkenaan dengan Andre Onana. Ini berkaitan dengan save yang dilakukan oleh Andre Onana ketika menentang Copenhagen hari itu. Dan Alejandro Garnacho pun ada menyebarkan satu gambar berkaitan dengan Andre Onana bersama dengan emoji gorila. Tapi selepas itu Alejandro Garnacho edit semula posting kepada gambar ini dengan membuang emoji gorila tu dan hanya meletakkan gambar Andre Onana sahaja. Tapi selepas itu dia delete terus post ini, dan aku share dengan korang gambar ini yang korang boleh tengok gambar yang disebarkan oleh Garnacho. Dan disebabkan ini Alejandro Garnacho mungkin bakal berdepan dengan denda yang bakal dikenakan oleh FA yang dikatakan telah melanggar undang-undang peraturan berkaitan dengan social media. Kalau korang ingat lagi, pada tahun 2020 Edinson Cavani ada juga membuat satu hantaran di laman sosial beliau yang beliau menyebut perkataan negrito, yang merupakan satu perkataan yang cukup friendly untuk orang-orang yang berbahasa Sepanyol, dan itu adalah ucapan yang dikeluarkan oleh Cavani kepada kawan dia, kawan karib dia. Dan selepas itu FA telah mengesan perkataan tersebut dan merasakan perkataan itu tidak sesuai dan boleh mengaitkan ia terhadap isu perkauman. Dan selepas itu Edinson Cavani pun telah didenda penggantungan sebanyak 3 perlawanan dan denda £100,000. Dan selepas itu Cavani pun dah delete posting tersebut dan beliau membuat kenyataan yang beliau sendiri menentang perkauman. Beliau tetap melalui proses penggantungan tersebut dan melalui juga satu training course yang disediakan oleh FA berkaitan dengan racism dan sebagainya. Ada pemain-pemain lain juga yang terkait dengan isu perkauman ini, antaranya adalah Bernardo Silva daripada Man City yang beliau membuat satu posting berkaitan dengan Benjamin Mendy yang telah menyebabkan beliau telah digantung dengan satu perlawanan dan didenda £50,000 akibat posting beliau di Twitter. Dan aku rasa sekiranya Garnacho melalui benda yang sama, aku rasa benda ni adalah satu benda yang boleh dikatakan pemain-pemain ini mereka rasa mungkin tak ada kaitan dengan perkauman, tapi disebabkan FA ni dah terlalu sensitif sangat, jadi mereka mungkin akan mengambil tindakan terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemain-pemain ini. Sebab kita tak tahu sama ada betul ke Garnacho berniat untuk membuat satu posting perkauman terhadap Andre Onana, sebab adalah sangat tidak logik. Garnacho dengan Andre Onana adalah satu pasukan dan Andre Onana merupakan hero pada perlawanan tersebut, dan aku tak rasa disebabkan benda tu Garnacho akan membuat satu hantaran bersifat perkauman terhadap Andre Onana. Sangat-sangat tak logik. Mereka satu pasukan, boleh dikatakan hubungan mereka adalah sangat baik, tapi disebabkan orang luar, FA tak suka dengan apa yang kau cakap. Contohnya kau cakap dengan adik-beradik kau kasar kan, lepas tu orang luar yang nampak kau cakap kasar dengan adik-beradik kau yang memang dah biasa, terus membuat satu hukuman terhadap kau disebabkan kata-kata kau yang kasar terhadap adik kau. Jadi disebabkan orang luar, kita yang menanggung hukuman dia. Okay, orang luar yang rasa benda tu satu benda yang sensitif, kita yang terpaksa melalui semua benda yang sepatutnya tak berlaku pun. So aku harap tak ada tindakan yang dilakukan oleh FA terhadap Garnacho, sebab aku tak rasa beliau berniat untuk membuat satu posting yang bersifat perkauman, lagi-lagi terhadap teammate dia sendiri. So amat tidak logik. So aku harap Garnacho akan dapat terus bermain selepas ini, tidak digantung dengan mana-mana perlawanan dan tidak diberikan denda untuk apa yang telah dia post pada social media beliau. Dan
Seterusnya, kita dapat move on daripada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan bola sepak. Apa pendapat korang berkenaan dengan David De Gea? Adakah korang akan sign David De Gea semula sekiranya korang diberi peluang untuk menggantikan Andre Onana semasa beliau pergi ke AFCON? Dan adakah korang rasa posting Garnacho itu bersifat perkauman terhadap Andre Onana? Korang boleh komen dekat bawah. So, itu saja untuk video kali ini. Sekiranya korang suka dengan apa yang aku share dengan korang, pastikan korang tekan butang like, share dan subscribe. Dan aku jumpa korang dalam next video. Bye-bye.